Setuju. nak dapat tiket yang pertama. Setuju. Tak takut. Okay. Alright, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam penuh keriangan, penuh kasih sayang semua. Ya, jadi pada pagi ni, salah. Petang ya. Okey. Pada petang ni saya akan membentangkan satu lagi inventory. Saya rasa inventory ini semua rakan-rakan, sahabat-sahabat yang saya sayangi sekalian tak pernah nampak, tak pernah tahu, tak pernah tengok. Ya. Ia adalah inventory leadership profiling. Leadership profiling ya. Saya share sekejap. Salah. Macam mana nak share ya? Nak share pun nak kena belajar ya. Present now, present nampak now. Ya? Yes. Okey, nampak tak? Okey, boleh nampak? Nampak. Okey, itu nama saya, Kak Siti Nurmiah binti Mazuki. Okey, saya akan membentangkan leadership profiling. Yang mana leadership profiling ni sebenarnya digunakan di dalam setting Angkatan Tentera Malaysia ya. Leadership profiling ni dibangunkan oleh ATM yang mana semasa permulaan pembuatannya untuk nak menghasilkannya dilaksanakan dengan kerjasama UUM pada tahun 2005 dan sehingga sekarang kita masih gunakan. Yang mana ia melibatkan teori ataupun trait dominant, influence, steadiness dan compliance atau DISC. Dia mula diperkenalkan oleh William Moulton. Okey, secara amnya saya ceritakan dengan serba sedikit mengenai pengasas teori ataupun DISC ni ya. Kalau sahabat-sahabat semua tengok di dalam apa ni cari DISC akan keluarlah. Dr. William Moulton ni adalah pengasas kepada DISC. Dia dilahirkan pada 9 Mei 1983. Slide saya. Tak gerak. Alamak, tak gerak ya. Nanti kejap ya. Kenapakah ia tidak bergerak? Alright, saya keluar balik. Kenapa tak gerak Sekarang baru nampak latar belakang tadi. Hai. Okey, saya present semula. Maklumlah. Okey, kalau tak nampak bagi tahu ya. Saya buat besarlah. Okey, boleh? Nampak? Nampak. Okey. Ini adalah latar belakang pengasas yang mana pengasas ni sebenarnya dia dilahirkan pada 9 Mei 1893 dan meninggal pada 1947. Lama dia. Okey, dia adalah berkelulusan PhD daripada Harvard dan dia seorang pensyarah, seorang peguam. Dia ni banyak jadi cikgu sebenarnya. Ya, dia ahli psikologi, dia pencipta dan juga penulis. Dia bersekolah bahasa Yunani klasik Rom ya masa muda. Yang istimewanya ni kalau tuan-tuan sahabat-sahabat semua perasan sebenarnya dialah pencipta poligraf pengesan pembohongan yang pertama dikeluarkan. Sehingga sekarang dialah orang yang pertama dulu memperkenalkan pada tahun 1921. Walau macam mana pun kalau nak tahu type lasso the truth atau lasso lie detector dia akan keluarlah pada awalnya pada tahun 1921. Dia cuba nak membantu dalam satu kes melawan Amerika Syarikat, Rye versus Amerika Syarikat pada tahun 1921 yang mana beliau menggunakan mesin ini nak mengatakan bahawa apa yang Rye kata sebenarnya dia tidak melakukan pembunuhan tetapi ia ditolak oleh mahkamah ketika itu dan Rye telah dijatuhkan hukuman bunuh. Okey, selain daripada itu Dr. William Moulton ni dia juga aktif dalam gerakan awal untuk hak-hak wanita. Okey, sebenarnya dia berkahwin dengan Elizabeth Holloway tapi pada masa yang sama dia ada skandal dengan student dia Olive Bryant yang mana akhirnya mereka berdua duduk dan tinggal serumah dan dapat 2 orang anak setiap seorang. So dia ada 4 orang anak lah. Okey, dan satu lagi yang paling adalah Dr. William ni juga adalah pencipta
kartun ataupun heroin buku komik pertama ketika itu pada tahun 1941. Yang mana dia menggunakan watak Diana Prince ni. Dia sebenarnya heroin oleh kerana dia ni adalah dia melakukan gerakan awal ataupun untuk hak-hak wanita. Dia mencerminkan bahawa wanita ini adalah gagah dan perkasa lah. Tapi walau bagaimanapun pada tahun 1941 komik-komik dia memang sangat laris. Tetapi organisasi kerajaan ketika itu dia menghalang ataupun dia kata dia mengharamkan komik dia. Kerana apa? Agak-agak kenapa ya? Kalau cuba tengok gambar di sebelah kiri. Dia kata William ni memaparkan heroin yang tak cukup baju, tak cukup pakai baju dia kata. So tu sebab mereka mengecam. Walau bagaimanapun apabila pada tahun 1943 dia masih terus meneruskan dan di sehingga kan dia dapat penyakit polio, penyakit barah, baru dia berhenti membuat buku-buku komik ni dan diteruskan oleh successor dia. Okey, itu latar belakang mengenai William. Okey, nampak ke kawan-kawan? Macam saya cakap seorang, ada orang ke? Halo? Okey. Ada pun ada. Ada, nampak ya? Okey Farah, thank you Farah. Saya rasa macam saya cakap seorang. Okey, teori teori DISC ni dia sebenarnya menceritakan tentang kelahiran gaya personality DISC, iaitu dia telah keluarkan buku iaitu Emosi Orang Biasa, yang mana dia memaparkan sistem personality seseorang semasa dia tengah belajar degree dia lah dekat Harvard University tu. Dia kata DISC ni merupakan satu sifat yang boleh diramal dan boleh kita lakukan watak-watak kita ni dalam kehidupan kita sehari-harian. Jadi personality ni adalah sifat dalam mana semula jadi kita. Disebabkan oleh persekitaran, bagaimana budaya kita makan, budaya kehidupan kita, bagaimana dibesarkan dan sebagainya. Itulah personality kita, kata William Moulton. Dia pada awalnya dia mentakrifkan bahawa, maaf ya kawan-kawan, baru 2 minit bercakap. Okey, mentakrifkan 4 sukuan personality ni sebagai DISC, iaitu dominasi, dominant, inducement, submission dan compliance. Ini pada awalnya. Tetapi hanya sehingga 1940, yang mana selepas itu Walter Clark yang meneruskan dan membangunkan personality DISC ni. Okey, seterusnya saya teruskan kepada leadership profiling Angkatan Tentera Malaysia ya. Okey, jadi leadership profiling ni sebenarnya kita gunakan di dalam pelbagai ekonomi gerakan dah gerak ke side lain ke? Sebab dekat saya ni tengok latar belakang lagi. Oh lama ke. Sekarang masih lagi latar belakang? Sekarang ke Sahad. Okey. Saya tak payah ubah dalam slide lah, macam ni je lah. Terang ke? Boleh nampak ya? Boleh. Jadi untuk kesahan dan kepercayaan sebenarnya 90% ya. Kepercayaan yang mana dia telah menggunakan kumpulan anggota tentera lah untuk semasa awal alat ujian ini dibangunkan. Jadi hasilnya kita telah gunakan semasa pengambilan, untuk penempatan, untuk latihan, untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Okey, alright. Jadi leadership profiling ni kita gunakan khususnya yang pertama untuk pemilihan calon-calon pegawai. Yang mana untuk mengetahui semua bahawa untuk masuk ataupun menyertai Angkatan Tentera Malaysia, dia mesti melalui calon pegawai kadet lepasan ijazah ataupun melalui UPNM, iaitu Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Jadi calon-calon ini akan diuji ataupun perlu melalui ujian leadership profiling ini. Yang mana dia digunakan untuk melihat personality yang dikehendaki, sama ada contohnya nak jadi askar Melayu atau menjadi Air Force, nak menjadi ini,
personality apa yang bersesuaian bergantung kepada keperluan yang telah dinyatakan oleh perkhidmatan sama ada darat, laut dan udara. Jadi dilaksanakan kali pertama semasa pemilihan calon itu. Daripada tahun 2005 sehingga sekarang masih digunakan. Okey, seterusnya ini adalah pelaksanaan ujian yang mana mungkin agak kecil. Saya ada berikan kepada tuan-tuan untuk print dan menjawab, ya. Boleh nak cek sebenarnya profiling anda semua di dalam apa nama trade yang mana. Ya, dia ada 24 item soalan. Okey. Okey, kecil sangat. Okey. Dia ada 24 item soalan. Masa menjawab 15 minit. Dan kalau tuan-tuan tengok ada 4 lajur yang kosong ini di satu baris, contohnya nombor 1. Okey, nombor 1 ni kalau tengok ada dominant, influence, steadiness, compliant. Nombor 1, barisan nombor 1 hanya perlu menulis 2 sahaja iaitu M. M adalah most. Apakah apa nama personality atau trait yang menggambarkan diri saya? Saya perlu menulis salah satu sahaja, M. Dan list yang paling kurang menggambarkan diri anda. Ya, jika anda menjawab setiap baris nombor 1 perlu ada 1 M dan 1 L. Ya, dan begitulah seterusnya sehingga soalan 24. Okey. Seterusnya, okey, ada tak yang dah buat ya? Ada tak yang dah buat? Jadi saya boleh buat sama-sama. Ataupun saya teruskan dululah ya. Teruskan dulu Kak Nomi. Okey, baik. Okey, seterusnya adalah cara pemarkahan. Okey, apabila kita telah menjawab semua soalan, jadi soalan jawapan tu perlu dipindahkan ke bahagian A seperti yang ditandakan warna merah itu. Kita follow je nombor 1, letak sahaja katalah M, kita letak M di D. So kita letak saja di mana M. Dan seterusnya apabila selesai meletakkan semua jawapan-jawapan M dan L di setiap baris daripada nombor 1 hingga nombor 24, okey, sahabat semua perlu memindahkan ke bahagian B. Kalau tengok di bahagian B, di atas dia tulis DISC. Jadi di bahagian A, DISCD berterabur. Ya, berterabur. Jadi apabila telah siap bahagian A, pindahkan ke bahagian B dan tulis mengikut D. Kalau D contohnya nombor 2, nombor 5. Nombor 5 adalah C, compliance ni bahagian C. Jadi lurus di sini, letak C di hujung sekali ini, di bahagian B. Ya, begitulah seterusnya. Faham setakat ni semua? Okey? Alright. Seterusnya, ini contoh dia ya. Katalah saya letak D, saya jawab D di sini, di nombor 1, itu M dan list di C. Begitulah seterusnya. Setelah itu jumlah tuliskan ini jumlah kira. Berapa M, berapa L di setiap lajur ke bawah ini yang merah ni kan. Contohnya D, saya kira ada berapa M? 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah dan saya pindahkan ke bahagian C. Ya, pindahkan ke bahagian C. Begitulah seterusnya sehingga semua bahagian C di sini M, L, M ada berapa jumlah, L ada berapa. Contohnya saya dapat jumlah M 8 dan L 3. Jadi M minus L, most dengan list, jawapan dia adalah 5. Dan begitu seterusnya, I ada berapa, tolakkan dan dapat jawapan. Okey. Dan daripada situ, bila dapat jawapan, pindahkan ke kotak di bawah ini supaya menyenangkan kita nak menandakan di atas graf ini. Graf inilah yang akan menunjukkan sahabat-sahabat semua di dalam trait yang mana satu ataupun personality yang mana satu, sama ada D, I, S, C. Mana yang tinggi? Kita akan tengok mana yang tinggi. Yang high dominant ke, high influence ke, S steadiness ni yang tinggi ke apa ya. Saya akan tunjukkan. Ini adalah contoh dia. Contoh dia D dan juga S adalah tinggi. Ini adalah average dia. Di bahagian yang merah ini,
di dalam kotak merah ini adalah yang average, dan di bawah kotak merah ini adalah low. Low I dan low C. Okey, saya berikan contoh. Okey, ini adalah borang ataupun contoh ujian profiling yang telah dijawab oleh calon. Ya, yang mana mereka menjawab. Okey, contohnya kalau tuan-tuan tengok nombor 1 di satu baris ini ada 1M dan 1L. Dari sini saya pindahkan ke bahagian A, M dan L, dan seterusnya dipindahkan ke bahagian B, M dan L. Begitulah seterusnya. Contohnya di soalan 7, C ni yang M. Jadi saya pindahkan C dan M dan I adalah L di sini. Begitulah seterusnya saya susun balik. Dan akhirnya saya akan campurkan berapa M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letakkan 8 di sini. Dan L berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 di sini. Dan saya tolakkan M tolak L adalah 3. Jawapan yang melintang M di sini adalah mesti 24 dan L 24. Jika kurang bermaksud kita salah kira ataupun terdapat kesilapan di situlah. Ya, alright. Itu adalah soalan bagaimana mengisi soal selidik, bagaimana mengira, dan selepas ini saya akan terangkan bagaimana untuk mentafsir. Ya, contoh interpretasi ini adalah yang tadi saya akan tuliskan di bawah ini, di dalam kotak ini, DISC ya. Contohnya D adalah different dia ni adalah D adalah 3. Jadi saya akan tarik 3, tandakan 3 di sini, dan I adalah 4. So saya akan tandakan 4 di sini. Borang ini memang telah ada jumlah-jumlah yang telah digunakan, dan ini adalah standard borang untuk pentafsiran ya. Dan juga S adalah kosong. So kosong di sini saya tandakan, dan C adalah negatif 7 di sini. Jadi saya akan sambungkan 3, 4, 0, 7. Jadi di sini sebenarnya calon ini mempunyai personality DI. Kita akan tengok mana yang tinggi ya, mana yang tinggi D dan I di atas di sini. Jadi di borang ini interpretasi je lah DC. DC ni adalah you are driver ya, macam jadi driver lori pula ya. Okey, DC ni sebenarnya anda adalah seorang pemandu ataupun penganalisis ya. Tegas dan juga fokus pada perincian, dan kadang-kadang very blunt ya. Walau macam mana pun pematuhan anda ni menjadikan anda sangat teliti dan fokus dalam kualiti. Orang yang sangat teliti. Ya, ini adalah pentafsiran, dan ini adalah contoh-contoh. Mesti tuan-tuan tak nampak. Okey. Ini adalah contoh-contoh hasil apabila tuan-tuan dah buat. Bila buat ni DISC. Ini contoh di sini, contoh pertama I tinggi dan juga C tinggi. Contoh yang kedua S ataupun steadiness tinggi, ataupun di sini I ataupun C yang tinggi. So IC personality-nya. Okey, seterusnya ini adalah contoh sekiranya D di atas dia adalah orang yang autokrat. Kalau di I very high I, dia adalah seorang communicator. Kalau S high S, dia adalah seorang planner, dan juga C very high C, dia adalah compliance dan accuracy. Ya. Dan sekiranya D ya dominan dengan influence tinggi, dia adalah lazy Z. Dan DS dominan dan steadiness tinggi, dia adalah driver and team player. Dan begitulah seterusnya, sama ada IS ataupun IC ataupun SC, ataupun boleh juga DIS ya, ataupun DIC, dan seterusnya lah. Okey. Okey. Sebenarnya setiap DISC ni mempunyai interpretasi yang berbeza, tapi pada amnya D ni adalah dominan yang mana mementingkan result, dia adalah seorang yang direct ya, dan seorang yang kompetitif. Dan I ni adalah influence, orang yang enthusiasm, friendly dan optimistic.
Ya, dan C ni adalah orang yang compliance. Dia accurate, dia cautious, dia contemplative. Apa benda tu sebenarnya ya. Dan juga S adalah orang yang steady, steadiness ya, sincerity, patient and modest, sederhana ya. Okey, seterusnya. Okey, bagi interpretasi DISC tadi saya telah terangkan bahawa dominan ni dia menerangkan cara menangani masalah dan menegaskan diri anda dan juga mengawal situasi. Ini orang-orang yang very dominant. Kalau di dalam angkatan tentera, kita perlu memilih orang-orang yang dominan kerana mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin lah di dalam, sama ada kalau yang officer, peers dia, hingga ke peringkat atasan. Kita perlukan orang-orang yang dominan. Sebenarnya di dalam inventory ini tak ada yang salah, tak ada yang betul. Tetapi bergantung kepada services ataupun perkhidmatan sama ada darat, laut dan udara. Dia nak tengok, dia nak orang yang bagaimana. Adakah dia nak orang yang dominan dan influence sahaja, ataupun steadiness dan juga compliance, ataupun orang yang compliance sahaja. Begitu sebenarnya. Okey, saya akan interpretkan beberapa personality yang utama sahaja dulu ya. Kalau sekiranya tuan-tuan nak tahu nanti di dalam soal jawab nanti saya akan terangkan seterusnya. Ini contohnya orang yang high dominant. Orang yang high dominant ni digambarkan sebagai orang jenis yang direct, bermotivasi tinggi. Dia direct. Kalau nak apa-apa dia straightforward je, direct je. Dia bermotivasi tinggi untuk berjaya serta berdaya saing dalam urusan dengan orang lain ataupun dengan peers dia. Ya. Orang yang high dominant juga dia orang yang sangat kuat semangat, bijak, suka menerima cabaran, mengambil tindakan dan mendapat keputusan yang segera. Ya. Dan anda cenderung berdikari dan dipacu dengan result driven. Ya, tumpuannya adalah bottom line dan result. Kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang begini sebenarnya. Supaya setiap arahan, setiap yang dikeluarkan akan dilaksanakan dengan dengan orang-orang yang bermotivasi tinggi dan melaksanakan tugas yang diarahkan. Ya, seterusnya orang yang high influence. High influence ni adalah individu yang suka ambil bahagian dalam pasukan. Ya, berkongsi idea dan memberi tenaga serta menghiburkan orang lain, macam Afif lah kot agaknya ya. Anda cenderung menjadi sangat sosial dan suka bergaul. Ya, selain daripada terlibat dalam pasukan, dia akan kongsi fikiran, dia akan memberi tenaga kepada semua orang. Orang ini kebanyakannya dia orang yang jenis berkarisma dan juga sangat bersemangat. Ini high influence. Seterusnya adalah high steadiness. Ya, high steadiness ni dia orang yang dekat belakang tabir, tetapi dia ni sebenarnya kerja dia sangat konsisten. Dia kemahiran mendengar dia sangat tinggi dan di dalam satu-satu kumpulan dia dari segi kerjasama, dari segi sokongan, ya. Tetapi dia ni orang yang SOP, langgar dinding. Maknanya dia tak suka tak ada perubahan apa-apa. Kalau SOP kata begitu, begitulah. Itu sebab saya kata langgar dinding. Maksudnya, dia akan jalan je. Kalau SOP kata begini, arahan dia begini, prosedur dia begini, kena follow je. Dia adalah orang yang mengikut peraturan. Ya, dia tak suka konflik semua, dia tak suka. Jadi, eloknya orang ini adalah very systematic dan dia akan check and recheck untuk ketepatan daripada prosedur atau SOP-nya. Okey, seterusnya adalah orang yang high compliance. Yang high compliance ni adalah individu yang very compliant, patuh, berhati-hati. Dia menumbuhkan kepada butiran dan kualiti. Tapi dia ni kalau merancang masa depan dia sangat-sangat teliti. Ya? Dia akan semak ketepatan, akurasi ya, dan ingin tahu bagaimana dan mengapa. Jadi perlu berasa benar-benar yakin dengan kedudukan dan jangkaan orang lain terhadap anda. Ni orang yang sangat berhati-hati. Ini macam Azfar ya, macam ni agaknya. Jadi anda didorong oleh prosedur, SOP dan juga pendekatan logik dan butiran. Alah, sibuklah pula ni. Okey. Maaf ya tuan-tuan. Okey, itu tadi semua yang high. Ini adalah
interpretasi keseluruhan, iaitu setiap satu ada D, ada I, ada S, ada C ataupun DI, DS, DC, IS dan sebagainya. Ini adalah profilnya secara am. Okey, seterusnya tuan-tuan, leadership profile ini digunakan di dalam Angkatan Tentera untuk semasa proses pemilihan. Kalau nak shortlisted calon-calon ataupun shortlisted untuk kenaikan pangkat, untuk penempatan dan sebagainya, untuk ujian pra temuduga, untuk temuduga mungkin dalam team building, mungkin kalau kita nak pecat orang, kita nak tahu sebenarnya dia ni orang macam mana kan bila ada masalah, untuk nak nilai semula, untuk penempatan semula, untuk pembangunan kerjaya, untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, dan juga job matching. Job matching ni sebenarnya untuk nak tentukan terutama sekali awal selepas 9 bulan training, kita akan tentukan mereka masuk bahagian mana, core yang mana. Setelah dah tahu mereka ini adalah calon darat, tentera darat, pegawai tentera darat, tentera laut atau tentera udara, kita nak tahu bahagian mana di dalam apa ni. Contohnya kalau dekat bank kan, ini bahagian apa nama analisis mungkin. Ini bahagian kejuruteraan mungkin. Ini bergantung tuan-tuan ya. Itu untuk job matching. Dan faedah leadership profiling ni seperti yang saya paparkan lah ya. Banyak sebenarnya faedah-faedah dia menggunakan profiling ini di dalam kami punya setting. Okey, jadi itu saja sebenarnya kawan-kawan leadership profiling. So untuk refleksi, saya nak refleksi diri saya dululah. Ya, sebenarnya yang tadi itu adalah itu saya punya. Kalau dulu mula-mula dulu saya punya bukan begitu, tetapi di akhir-akhir hasilnya ataupun hasil personalitinya itulah saya adalah orang yang seperti saya terangkan tadi iaitu DC ya. Inilah orang hasil ujian saya yang saya buat baru-baru ini. Dan di dalam setting tentera sebenarnya digunakan sehingga sekarang. Itu sajalah. So saya buka kepada sahabat-sahabat untuk nak tembak saya. Hafiz ya. Okey, ada apa-apa persoalan nak tanya ataupun bagaimana? Saya nak tanya dulu. Oh, Spa takutnya. Tadi saya cuma wondering lah, saya cuma tanya-tanya lah. Sebab tadi kan ada show contoh-contoh soalan, cuma dia masih tak berapa nampak sangat. Soalan yang atau item yang ada tu, dia sesuai tak untuk penggunaan di luar daripada setting tentera? Dia sangat sesuai. Contohnya contohnya ya, sangat sesuai. Contohnya kalau kita nak pilih katalah di dalam setting, katalah cikgu lah contoh dia. Nak cikgu yang mana? Nak pilih cikgu disiplin. Mesti orang yang dominan. Orang yang bagaimana kan? Jadi di dalam soalan-soalan dia sangat okey. Di dalam soalan ni tadi saya tengok yang besar ya. Sekejap. Yang besar. Okey, yang ni nampak tak? Contoh dia. Nampak? Okey, dia ada 3. Contohnya pertama dia kata dominant. Dominan ni yang bagaimana? Force of character. Orang yang menguasai. Adakah saya ni menguasai ke? Oh, taklah. Okey, ataupun saya ni orang influence, able to convince others ataupun berupaya mempengaruhi orang lain. Ya, saya berupaya mempengaruhi orang lain sebab saya ni jual MLM. Saya jual produk ni. Oh, memang. Okey. So, saya most adalah influencing, saya ada daya mempengaruhi orang lain. Okey, contohnya steadiness. Steadiness dia kata steady pace ataupun kita sentiasa tenang. Oh, saya tak tenang. Saya ni terburu-buru. Kalau saya pergi shopping, saya nampak sesuatu barang, saya terus tanpa fikir panjang. Wah, cantik lah. Saya terus nak beli. Contoh je. Okey. Jadi setiap soalan ni ada penerangan dia. Contohnya di soalan 5 ni logical. Logical ni adalah rational ataupun logik. Ya, ataupun compassion. Apa tu compassion ya? Caring for subordinate. Orang yang ihsan.
okey, ataupun perfectionist, zero tolerance for error, iaitu orang yang mementingkan kesempurnaan. Jadi di setiap satu ni kita akan kata kita adalah orang the most apa ni yang paling, itulah paling menggambarkan diri saya. List, oh ini tak, saya ni jenis orang yang tak sabar. Ataupun saya ni orang yang taat setia. Kalau saya bercinta, saya cepat bosan, kata Afif. So, boleh sebenarnya. Itu contoh je. Adakah saya menjawab soalan soalan Azfar? Jawab sebab tadi saya tak berapa nak nampak sangat tu. Sekarang saya nampak sikit lah. Mungkin Azfar boleh print. Saya dah sertakan di dalam grup tadi tu pada pagi tadi. Okay, seterusnya ya saudari Yohanis macam memikirkan sesuatu agaknya tu. Sebab tak ada macam Asfar tadi dia tanya boleh guna ke tak. Saya sebenarnya selalu guna DISC ni tapi bukan scoring dia bukan macam yang Kak Nomi kongsikan ni. Dia 1, 2, 3, 4. Jadi Okey, sebenarnya kalau kita tengok di dalam tu dia ada banyak macam-macam version ada. Tetapi oleh kerana kami buat ni di atas setting tentera dan pada tahun 2005 itu kita buat bersama dengan OUM, dengan profesor-profesor dan juga tim daripada pegawai tentera yang terlibat. Jadi kita gunakan ni untuk setting ni sebab di dalam pasaran sebenarnya banyak di ISC ni. Ada macam-macam. Ada juga yang menggunakan MUS and list, ada juga yang menggunakan skala Likert yang lain sebenarnya. So kira ini yang telah dimurnikan oleh pihak ATM dan juga OUM lah kan? Ya, betul. Supaya sesuai dengan setting tentera lah. Dari segi taat setia, dari segi itulah sebenarnya. Tapi sebenarnya bagi saya tak masalah kalau organisasi lain nak guna kan. Okey, Saidah, angguk-angguk tu setuju agaknya ya. Jadi kalau Saidah setuju ataupun Afif pun agak malu-malu nak tanya. Jadi saya rasa sekian dulu. Ada lagi ke? Saya nak kongsi sikit kot. Ya. Saya nak kongsi sikit kot. Tak izin dekat Kak Nomi saya share link tu. DISC punya saya tak tahulah macam mana kan. 2-3 hari lepas ada leader husband saya suruh kita orang buat sebenarnya DISC ni. So saya buatlah dengan husband. Saya terfikirlah sebab saya tengok result husband, betul-betul saya punya. Saya tengok husband punya compliance tinggi, compact dominance. Tapi bila saya buat saya punya dominance tinggi. Wow, apa maknanya tu? Itulah. So, ya saya rasa kalau saya dengan lelaki ni saya kurang sikit sebab mesti akan adalah konflik tertentu tapi dengan husband kebanyakan macam boleh smooth dia. Tu saya fikir kenapa boleh smooth. Bila tengok dia rupanya dia ni compliance tinggi, macam dia banyak ikut dia. So benda tu bagi saya sangat penting jugalah kot. Kalau macam ada pasangan tu dia nak tentukan dia ni serasi ke tak serasi mungkin boleh buat ujian ni lah. Mungkin satu cadangan yang baik tu. Saya kena guna dah nanti. Nanti bagi fleksi yang tak dijangka. Afif kan ni Afif, apabila mencari calon anda perlu menulis tau. Jangan yang dominan tinggi tau. Nanti kan. Huda pun sama. Huda beri pada tunang ya. Tengok tunang anda bagaimana. Itu cadangan yang baik kan? Allah udah malu-malu kan. Gitu. Saya tahu sebab hari itu Huda telah tunangnya dengan begitu baik sekali membantu kita ambil gambar hari itu kan. Jadi nampaklah inilah rupanya jejak keidaman yang telah lulus ujian di ISC Huda. Ya, macam itulah. Takak muat je Kak Nomi. Jangan. Itu pilihan hati untuk hidup semati ya sebenarnya. Okey, jadi saya rasa jika tak ada apa-apa soalan, saya takut juga takut Cikgu Rizwan tanya ni. Tak ada Cikgu Rizwan ni dah mungkin dah masuk dalam lumpur sedang berenang sekarang ni. Nak tanya. Masa dah habis. Cikgu Rizwan, masa dah habis. Saya ada meeting. Saya bagi extra masa. Okey. Dia saya cakap dengan bos saya kata Cikgu Rizwan kata dia ada ni.
Pukul 4 meeting saya. Okey, tak apa. Okey, teruskan. Okey Kak Nomi, saya nak tanya satu lah Yeah. Kak Nomi. Okey, Aha. yang untuk inventory ni, untuk leadership ni kan, profiling ni kan, saya nampak memang cantik lah. Kalau saya nak guna di setting untuk anak murid saya, biasanya kalau di sekolah, kita kan nak lantik pengawas, pusat sumber, PRS, ketua tingkatan. Even sekarang pun kalau kita nak, orang kata nak lantik pengawas, pelajar ni dia tak berapa nak berminat dah untuk masuk pemegang-megang apa jawatan di Okey. sekolah kan. Okey, jadi Aha. baru-baru ni pengetua dia tak maklumkan. Dia kata untuk 2022, cuba cari satu pendekatan bagaimana kita nak melantik pengawas ataupun pemimpin pelajar. Agak yang ni boleh tak kalau saya guna, sesuai tak? Boleh, memang sesuai sangat sebab pihak sekolah boleh tahu dia nak orang yang macam mana. Okey, sama ada orang yang dominan tapi dia dominan tapi dia tak influence, dia tak boleh, dia hanya tahu arah tetapi dia tak boleh, dia tak ada nak mempengaruhi, dia tak ada. Ya, kalau nak jadi pengawas mesti dia adalah dominan, dia boleh menguasai orang juga. Jadi orang akan ikut dia punya ni. Ataupun kalau jangan ambil yang influence, follow je. Very high influence kan. Dia bukan orang yang sesuai lah kerana dia adalah pengikut. Kalau kita nak cari pemimpin kan, kalau kita nak cari pemimpin kita jangan cari yang follower. Jadi boleh juga. Cuma saya tak boleh bagi dia punya keseluruhan lah sebab yang ini dia control book. Apa yang saya share ini sajalah yang boleh ni. Tapi kalau nak saya akan bagi dia punya interpretasi dia tu. Saya boleh share nanti. Di dalam mencela sikit Cikgu Rizwan boleh kontak saya. Saya ada yang boleh dapatkan result on the spot dan you boleh dapat data dia. Tapi ada bayaran sikit. Thank you Yuhani. Semua gitu. Tapi kan Yuhani jangan bagi bayaran, kesian. Dia adalah saya bagi diskaun murah-murah sikit. Ya. Dia ni sebenarnya sekarang ni sedang menghadapi Yohanes masalah nanti buat program dengan sekolah saya. Yohanes nanti buat program dengan sekolah saya. Okey, so Cikgu Rizwan boleh PM tepi Yohanes ya. Okey, jadi tuan-tuan rasanya dah lama dah saya saya ingin memberi peluang kepada saudari Najihah yang telah ternanti-nanti daripada tadi pukul 4 ya. Tak sabar-sabar lagi untuk meneruskan pembentangan pada hari ini. Jadi dengan ini saya serahkan kepada saudara Najihah dan Prof. Saya minta maaf, saya terpaksa mengundur dari sini pergi ke pejabat kerana ada mesyuarat. Ya, terima kasih sahabat-sahabat semua. Semoga merindui suara saya. Assalamualaikum. Bye. Mana saudara Najihah? Azhar tak ada soalan ke hari ini? Hari ni Azhar baik, Azhar diam je. Ya Allah, saya takut. Saya kata ini kan Azhar tanya saya yang pelik-pelik pula ni Mana Najihah ni? Jadi sementara menunggu Najihah bersiap-siap sedia, mungkin bos dia sedang panggil. Okey. Okey, saya seterusnya serahkan kepada saudari Najihah dengan inventory baru je. Silakan. Bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Assalamualaikum semua, dengar tak suara saya? Okay, saya dengar. Dengar tak? Sebab saya sekarang ni tengah kerja. So kita curi masa sikit lah sementara staff lain tengah cover. So keadaan bilik ni macam bergema tau. So macam dengar tak suara gema-gema tu? Dengar sikit-sikit. Mencuri berdosa. Najihah, mencuri itu berdosa. Mencuri hati. Allah. Tidak nak wah. Tak ada hati siapa nak curi pun. Okey. Saya teruskan pembentangan petang ni dengan saya pilih tajuk, which is saya pilih Mood and Feelings Questionnaire. So mood and feeling ni saya tak pastilah kalau ada orang yang pernah buat questionnaire ni. Sekejap Kenapa punya ni nampak slide Kak Nomi? Kak Nomi stop present dah ke? Tak stop present ni. Okey, terima kasih. Gila kuasa tu nama dia.
Sekejap saya cuba sekejap. Macam mana nak? Present tanda ni window ke attack lah? Perlu bantuan ke Najiha? Tak, sebab saya tengah confused sekejap. Yang window ke yang attack tu? Kalau PowerPoint, Yang dekat window. 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 Okay, thank you semua. Ya Ada bayaran ya, bukan percuma memberi nasihat. Cerain je. Oh, salah. Saya rasa attack kot. Asma, sementara Najiha nak setting ni kan. Dengar tak? Dengar. Dan dah hilang celaka dia. Takut. Dengar tak? Dengar cikgu. Sebab saya cadangkan kan, kita punya instrumen ni, inventory ni kan, boleh tak kita uploadkan dalam satu folder mana-mana, sebab nak scroll balik atas-atas tu dah macam pening ah. Sel otak saya dah tak berhubung nak cari balik. Kita dah ada yang Ada link kan? Cuba buat satu Mana? Tapi tu masalah dah sampai atas. Linknya mana? Dah kena scroll balik. Nanti saya cari balik, nanti kita post balik dalam tu dan kita ni lah yang apa nama Okay, thank you Asma. inventory tu boleh save dalam folder drive and then link folder drive tu kita share. Bagus. Saya cari scroll tak jumpa. Saya jumpa Yohani saja. Okay, bye. Okay, jangan loading. Sebentar. Nampak tak muka siapa tu? Okay. Minta maaf semua masa. Okay, saya akan teruskan. Okay, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Najiha binti Ahmad Taufik. So, saya akan teruskan presentation petang ni lah. Jadi, ini adalah saya punya questionnaire, which is the mood and feelings questionnaire. Saya tak pasti kalau ada di antara kawan-kawan semua yang pernah jumpa questionnaire ni. So, questionnaire ni, kita teruskan on next slide, which is, in brief lah, what is feeling and what is mood. So basically, what is feeling? Feeling was originally used to describe the physical sensation of touch through either experience or perception. Feelings are also known as a state of consciousness. Okay, feeling ni kalau ikutkan macam pembacaan saya, apa yang saya faham, which is feeling ni something yang kita sedar kita ada benda tu. Kita tahu yang kita tengah rasa benda tu. So benda sedih, benda gembira, kita sedar kita rasa benda tu. Tapi macam mood ni dia lain. Mood ni dia bergantung kepada environment kita juga. So kadang-kadang mood kita macam baik, kadang-kadang mood kita macam tiba-tiba dah okey macam tu. Tapi feeling ni dia ada dekat situ. So what is mood? A mood is an affective state. Mood are less specific, less intense and less likely to be provoked or instantiated by a particular stimulus or event. Moods are typically described as having either a positive or negative balance. So macam feelings ni kita sedih, kita gembira, kita marah, kita lapar. Tapi kalau moods ni dia boleh jadi positif atau dia boleh jadi negatif. So jangan lambat sikit. Okay, seterusnya apa faktor-faktor yang mendorong kepada perubahan mood dan feelings ni? Contohnya kurang tidur, kita kalau buat assignment kurang tidur, mula dah pagi tu dah rasa macam jangan tegur aku macam tu. Pasal kadang kalau dah kurang tidur tu sebab mungkin kita badan terlalu penat, otak kita pun terlalu penat, jadi kita rasa macam benda ni boleh effect kita punya mood tu, yang boleh jadi mood tu positif ataupun mood negatif. Pasal environment juga mainkan peranan penting jugalah. Kalau environment macam very toxic, dia akan memang very affect kita punya mood and feelings. Nutrition pun ya juga, kalau kita ambil makanan-makanan yang kurang berkhasiat ataupun kurang-kurang yang makanan-makanan yang nutrisi dia kurang, jadi dia boleh effect lah kita punya mood dengan feelings kita tu. Jadi yang saya tahu lah, yang sepanjang saya yang dikongsikan oleh orang, contohnya kalau kita rasa macam nak happy, kita kena makan something yang manis ataupun minum something yang manis. So bila kita makan atau minum something yang manis, dia macam boleh boost kita punya
hormon untuk kita rasa lebih gembira. Macam tu. So facial expression pun mainkan penting juga, mainkan peranan penting juga macam mana boleh affect mood and feelings kita lah. Contohnya macam pergi office, kawan-kawan semua happy. So kita macam okay lah, happy lah sebab hari ni environment semua best, kawan-kawan semua best macam tu. Tapi kalau tak office, asyik kena marah, kerja tak bagus. Jadi kita rasa macam tak plus stress lah macam tu. Jadi rasa macam tak seronok, nak kerja pun tak seronok. So dia sangat-sangat effect kita punya mood dengan feelings. So hormon pun salah satu jugalah, especially kalau macam perempuan. Saya macam kalau hormon ni kaitan dengan perempuan lah, macam adalah satu-satu masa dan satu bulan tu dia akan bad mood gila-gila. Tiba-tiba sekarang perubahan hormon dia tiba-tiba dia baik, dia gembira. Kan 5 minit kemudian tiba-tiba dia sedih tiba-tiba macam tu. So seterusnya introduction sikit pasal ni baru masuk kita punya ke mood and feelings questionnaire lah. Mood and feeling questionnaire ni dia adalah untuk measure depressive symptom in children and young adult. Okay, sebenarnya dekat sini dia boleh young adult, dia juga boleh pada orang dewasa. So dia ni hanya untuk measure depressive symptom. Maksudnya macam symptom, kalau kita ada sikit-sikit symptom depresif tu, kita sesuai guna yang mood and feelings questionnaire ni. And mood and feelings questionnaire ni developed by Adrian N. Gold and Elizabeth J. Costello in 1987, study in Western North Carolina. Okay, seterusnya the mood and feeling questionnaire ni ada tentang 6 version yang saya jumpa. Yang pertama version yang dia ada 6 version, tapi satu version tu short item and satu version lagi tu long item, which is yang short tu ada 13 item and long version tu ada 33 item. So yang version tu adalah child self-report long version, child self-report short version, parents report on child long version, parents report on child short version, dan yang saya bagi ni adalah adult self-report long version, seterusnya adult self-report short version. So mood and feelings questionnaire ni sangat-sangat reliable and sangat-sangat valid lah untuk kita measure kita punya depression dekat children ataupun diri sendiri lah, sebab dia sesuai juga digunakan untuk orang dewasa. So the short questionnaire ni ada satu yang shortnya ada 13 soalan dan yang panjang ada 33 soalan. So saya ada share yang PDF dekat WhatsApp tu. Saya minta maaf sebab saya tak dapat nak buat Google Form. So sorry sangat-sangat. So tapi tak apa, saya share yang PDF tu pun memang direct punya, tak perlu ada baca-baca apa-apa research pun. So dekat situ kita boleh check tanda terai mana yang kita rasa paling teruk pada 2 minggu yang lepas. So macam-macam sebelum ni kalau kita jawab mana-mana depression questionnaire, soalan-soalan yang berkaitan dengan depression ataupun inventory berkaitan dengan depression ni, kebanyakannya sebulan yang lepas ataupun 2 bulan yang lepas. So, tapi yang ni untuk 2 minggu, for the past 2 weeks. So kalau kita baca dekat questionnaire tu, contohnya soalan tu memang betul true about you, so you boleh check not true. If a sentence was only sometimes true, check sometimes, and if sentence was true about you, most of the time check true. So macam mana nak kira scoring dia ni untuk question mood and feelings questionnaire? Yang pertama not true tu kita tak boleh, kalau tanda not true tu maksudnya kita tak kosong point. Tapi kalau kita buat somewhat true, kita tambah 1 point, and kalau untuk true point kita tambah 2 point. Nanti saya tunjukkan rupa macam mana questionnaire tu. So kalau untuk skor yang penilaian dia lah, untuk skor yang untuk yang versi yang pendek untuk mood and feelings questionnaire tu, range 0 ke 26 total kepada semua persoalan tu lah. And kalau yang long versionnya kita ada 66 lah depan tu. Tapi kalau untuk yang short version, saya pula yang short version. Kalau untuk yang soalan yang 13 item saja, kalau lebih daripada 12, maksudnya dia ada maksudnya kita kena refer macam short version tu lebih sesuai digunakan kepada kanak-kanak sebenarnya. So yang tu kita akan refer dia kepada orang yang profesional lah kalau dia ada simptom-simptom yang lebih daripada 12. Kalau dia punya pemakanan tu lebih daripada 12. Tapi kalau yang macam untuk long version, dia lebih daripada 27. So tadi kan 66 kan total kepada semua item tu. Jadi kalau siapa yang skor lebih daripada 27, maksudnya dia researcher tu menggalakkan orang tu untuk berjumpa dengan pakar ataupun kaunselor untuk mendapatkan diagnosis yang lebih baik lah macam tu. Oh, thank you.
Okay, saya nak share pasal yang rupa kepada apa nama tu? Sorry. Sekejap. Sekarang skrin saya keluar apa? Sekarang tak ada kongsi. Tak ada share slide. Sekejap. Saya nak kongsi yang saya punya PDF tu. Rupa soalan tu macam mana. Boleh share the entire screen kot? Sekejap. Okay. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, ini adalah ini yang saya kongsikan dekat guru saya tu adalah adult self report, which is kalau orang dewasa sesuai juga benda ni lah. Tapi benda ni kira je macam kalau kita rasa macam benda ni applicable, maksudnya kita punya feelings tu adalah feelings yang 2 minggu yang lepas, bukannya macam sebulan yang lepas tu. Walaupun kita rasa macam hari ni happy lah, tapi kita kena consider yang lagi 2 minggu yang lepas tu. So inilah contoh-contoh soalan dia, which is kalau score not true letak 0, kalau score sometime letak 1, dan kalau tak true ni boleh letak 2 lah dekat sini. So lepas tak kira semua dah ada 33 item. Sebab ada yang saya jumpa dia masih lebih daripada 33 item, ada yang saya jumpa 38 item. Tapi saya jumpa yang ni, saya ambil 33 lah. So dia ada macam ni, ada soalan yang kebanyakannya macam negatif lah, sebab kita nak tengok dia simptom-simptom depression tu ada tak. And actually benda ni saya lupa nak cakap, actually benda ni dia macam derive daripada DSM-4 tak silap saya. So daripada inventory yang mengukur skala depression juga. So dia researcher ni dia buat soalan ni supaya lebih mudah, sebab kalau DSM-4 kan selalu banyak sangat item dia. So orang macam ada yang dapat yang long version, ada yang boleh dapat semua, ada yang boleh dapat separuh je. Tapi yang ni kita memang boleh access dekat Google. So lepas dah kira, dah tanda, sebelah kita total. So sebagaimana yang saya beritahu tadi, kalau lebih daripada 27 markah, kita digalakkanlah untuk orang tu di-refer kepada profesional lah untuk tengok kenapa dia dapat 27 markah. Kalau kurang daripada 27 markah, mungkin kita masih boleh consider mental condition kita macam okey lah. Jadi itu saja saya punya pendek je. So refleksi saya terhadap saya punya inventory yang saya share ni, yang pertama sekali, inventory ni sangat-sangat reliable and valid untuk digunakan sama ada pada orang dewasa ataupun kanak-kanak. Dan seterusnya inventory ni kalau kita tengok sekalipun soalan-soalan dia pun sangat-sangat mudah, kita boleh faham. Maksudnya macam enjoy tak buat semua. So kita ayat dia pun easy dan untuk kanak-kanak pun senang nak faham. Jadi tak complicated dia punya ayat. And saya buat juga inventory actually sebab dia 2 minggu yang lalu kan, jadi 2 minggu yang lalu adalah waktu-waktu di mana saya rasa macam pressure gila. So saya skor gila tinggi jugalah buat benda ni. Tapi saya rasa mungkin sebab kita ambil 2 minggu yang lalu. So 2 minggu yang lalu adalah waktu-waktu yang nak kena hantar assignment, banyak gila nak buat presentation. Jadi dia agak mengganggu lah. Okay, itu je daripada saya. Ada apa-apa reflection daripada kawan-kawan? Ataupun ada yang nak jawab soalan ni, boleh share. Ada yang nak bagi reflection ataupun nak bertanyakan soalan? Menarik ni inventory ni sebenarnya ni. This inventory menarik sebabnya at least kita boleh this is something that when you want to explore with your client, kita boleh tengok how kadang-kadang ada orang ni dia extra sensitive lah apalah kan, so we can check that based on this pun boleh juga nak tengok sama ada dia ni sensitif ke ataupun dia moody ke or what it is. Dan dia punya soalan dia pun agak simple jugalah. And sebenarnya saya jumpa dia ada 8, dia dah ditranslatekan kepada 8 language, tapi yang bahasa Melayu saya tak jumpa. Jadi kalau kawan-kawan rasa macam siapa yang masih tak ada kerja tu ataupun rasa macam bosan lah semua assignment dah habis, bolehlah translatekan untuk Malay language pula. Pandai Najia, pandai.
senang lah, boleh lah digunakan sebab kalau kita pakai yang bahasa Inggeris punya untuk kanak-kanak kan dekat sekolah, dia macam susah sudah lah sebab kita nak kena translate untuk diorang kan. Tapi kalau ada yang sudi buat, why not? Sebab perkataan macam grumpy ke restless ke, I don't think they can understand lah sebab the word kalau macam people who American of course they can understand lah grumpy, apa tu grumpy, tapi Malaysian not many people can understand grumpy tu apa. They might think marah. So kalau tak ada persoalan ataupun reflection daripada kawan-kawan, saya akhiri saya pilih presentation petang ni dekat sini. So saya akan beri peluang untuk presenter seterusnya untuk present dia punya inventory lah. Okay, terima kasih kepada saudari Najihah. So presenter seterusnya adalah saudara Amir. Saudara Amir ada? Ada Abel kita. Ready lah? Sekejap. Dengar tak suara? Dengar. Jelas Jelas. Amin. Sekejap. Abel, minggu ni dia buat presentation ni. Duduk mana Abel? Jangan guna Google Meet ni. Udah kat school ke? Nampak kids? Saya ganti staff. Say hi. Hi. How are you? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekejap, saya ada masalah sekejap. Okay, baik. Boleh saya mulakan? Okey, alat ujian yang saya akan bentang pada petang ini adalah alat ujian kecerdasan pelbagai bagi dewasa. Dia sama dengan alat ujian yang kita pernah bentang dahulu, iaitu alat ujian kecerdasan pelbagai. Cuma yang ini lebih valid kepada dewasa lah, dan saya pun telah tengok daripada kajian-kajian yang pernah dibuat atau alat ujian yang pernah diukur agak jarang digunakan. Tetapi kalau kita tengok item-item yang digunakan lebih sesuai kepada remaja ke atas lah. Mungkin yang pelbagai tu lebih sesuai untuk kanak-kanak. Tapi saya
rasa mungkinlah ada sahabat-sahabat yang telah pernah menggunakan alat ujian ni. Kalau ada salah, tolong tegur sebab saya cuba teroka tapi tak dapat info yang banyak tentang alat ujian ni. Jadi ada yang pernah guna tak alat ujian ni? Tak pernah guna lagi ni, first time. Okey, ini pengenalan. Sekejap, saya apa tak dapat gerakkan slide. Asfah, apa tak dapat gerak slide ni? Bismillah. Rasa ni kot, apa nama, share. Cuba share pakai apa nama entire screen, lepas tu jangan buat dia jadi besar, jangan buat dia jadi slideshow. Just macam tu je. Kalau tak boleh, kita kena minta saudara Amirul lah sebab dia technical kita kan. Ya, betul. Mira penuh beriman lah muka dia. Amirul dengan Amin ni, diorang ada cita-cita sebenarnya. Diorang nak menegakkan teori Islam, teori kaunsel Islam. Kita kena sokong. Betul sebab betul, sokong. Boleh Amin? Sekejap. Saya kena gerak satu-satu Kira klik satu-satu dia macam apa nama Kak Normi buat tadi. Cuba tekan nombor 3. Okey. Jadi teori ni tokoh atau yang mengolah teori pelbagai dewasa ni samalah. Jadi saya rasa tak perlu saya perkenalkan lagi. Tokohnya telah diperkenalkan oleh seorang sahabat kita lah yang membentangkan alat ujian pelbagai. Saya rasa dalam minggu yang kedua atau ketiga, iaitu tokoh yang sama diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1993. Alat ujian kecerdasan pelbagai ini berdasarkan teori kecerdasan pelbagai. Dan teori ini, teori kecerdasan pelbagai merupakan teori yang membezakan kecerdasan mengikut kelompok tertentu, iaitu diria, dan bukan melihat kecerdasan hanya kepada keupayaan tunggal. Maknanya kecerdasan pelbagai ini dia melihat daripada pelbagai aspek dalam kecerdasan manusia. Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai pelbagai adalah kecerdasan manusia yang seharusnya mempunyai kemahiran untuk menyelesaikan masalah, menanangi masalah sesuai dengan masa, tempat dan menghasilkan output yang efektif. Gardner menyenaraikan 8 jenis kecerdasan pelbagai. Okey, ini adalah 8 jenis kecerdasan pelbagai lah yang saya rasa pun hampir sama dengan kecerdasan pelbagai yang first kali dibentangkan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah pentadbiran dan menjawab. Bagaimana mentadbir alat ujian ni? Alat ujian ni adalah sebenarnya simple, sangat mudah, sangat senang untuk kita tadbir. Iaitu responden hanya tandakan pada soalan yang menggambarkan tentang dirinya. Maknanya dia ada 8 kecerdasan dan setiap itu kita akan tengok dia ada lebih kurang 80 item lah soalan. Tanda jawapan yang cenderung dengan kepada diri responden sahaja. Maknanya apa yang soalan itu tanya, responden kena tahu adakah ia berkenaan dengan dirinya atau tidak. Alat ujian ini terbahagi kepada 8 bahagian lah. Yang kita tengok tadi ada 8 kepelbagaian. Dan setiap bahagian mengandungi 10 item soalan. Soalan ini perlu dijawab dalam jangka masa 30 minit. Yang mana jumlah item lebih kurang 80 soalan. Dan ia boleh digunakan untuk pelajar dewasa, maknanya orang-orang dewasa. Kalau kita tengok kat sini, jenis-jenis kecerdasan pelbagai ni kalau kita tengok iaitu kecerdasan bahasa, linguistik atau kecerdasan antara perseorangan, interpersonal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan muzik,
kecerdasan antara peribadi atau interpersonal, kecerdasan alam semula jadi, kecerdasan matematik and logik, dan kecerdasan visual dan ruang. Dan kita tengok bilangan item bagi setiap soalan adalah lebih kurang 10 item lah, iaitu sama. Daripada 8 jenis kecerdasan itu, ujian kecerdasan pagi ni ada 10 item soalan yang samalah. Okey, kita pergi kepada kaedah pengiraan skor dan keputusan jawapan. Saya tak berapa pasti berkaitan dengan skor yang dia tunjuk kat sini. Cuma apa yang saya dapat tafsir daripada graf yang dia bagi ni, kesemua ke-8 kecerdasan pelbagai ni dia berhubung di antara satu sama lain. Walaupun kita kata kecerdasan alam semula jadi dia berada pada skala yang paling tinggi atau skor yang paling tinggi. Tapi sebenarnya kecerdasan dia kecerdasan pelbagai muzik dia juga ada pada dirinya tapi berada di skor yang rendah. Maknanya ke-8 item ini dia ada pada individu. Dia bukan kata kita kata okey contohnya si A hanya ada 3 sahaja. Tidak ya, maksudnya kesemua 8 jenis kecerdasan ni ada pada individu tersebut, pada diri kita. Cuma kita akan ukur daripada skor mana yang paling tinggi. Daripada skor yang mana yang paling tinggi tu, kita dapat tahu kita lebih dominan yang mana. Okey, kita tengok skor. Kaedah pengiraan skor. Dia ada 3 sahaja skor. 0 hingga 3 skor yang rendah. 4 hingga 7 skor sederhana. 8 hingga 10 dia skor yang tinggi. Jadi bagaimana kita nak tengok skor ni? Skor yang paling tinggi bermaksud kecerdasan paling dominan pada diri responden. Maknanya orang yang menjawab ujian ini, dia akan tengok skor yang paling tinggi lah. Skor paling rendah bermaksud tahap kecerdasan paling rendah pada diri responden. Ini yang saya kata daripada awal tadi. Ke-8 kecerdasan pelbagai ni dia ada dalam diri kita. Tak mustahil kita tak suka muzik. Langsung kita mesti ada suka muzik ataupun suka aktiviti alam semula jadi, tetapi dia berada di skor yang rendah sahaja. Jadi yang mana dominan? Jadi untuk melihat dari segi kedominanan, sebab dia ada lebih kurang 8, boleh ia boleh berlaku sekiranya ada kecerdasan pelbagai yang hampir sama skor dia. Jadi bagaimana kita nak buat scoring untuk kali ni? Untuk ujian kecerdasan pelbagai ni, kita akan buat scoring dia berdasarkan 3 kecerdasan pelbagai yang mendapat skor tertinggi. Dikira sebagai kecerdasan yang dominan bagi diri responden. Itu bahasa yang paling mudah lah. Nanti saya akan terangkan bagaimana apa yang dimaksudkan 3 kecerdasan pelbagai yang mendapat skor tertinggi itu. Okey. Kita tengok keputusan ya. Saya buat contoh. Ada 2 klien A, klien B. Okey. Saya ada buat warna. Warna ni tak ada dalam mana-mana pentafsiran untuk guna. Jadi cuma saya guna untuk mudahkan pemahaman. Saya guna 3 skor, ada 3 warna. Merah, kuning dan hijau. Iaitu merah skor tinggi, yang kedua kuning, yang ketiga hijau lah. Kalau tuan-tuan dan cik puan nak guna warna yang lain pun terpulanglah. Yang ni saya yang letakkan Nanti kata alat ujian ni ada 3 warna. Tak, alat ujian ni saya hanya buat untuk memudahkan kita lihat ketiga-tiga skor sahaja. Okey, saya ambil contoh klien A. Okey, klien A, kalau kita tengok klien A, kecerdasan bahasa atau linguistik. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak maklum pada tuan-tuan dan cik puan, kalau tuan-tuan cik puan pernah guna teknik visual, kinesthetic, auditory dalam mana-mana alat ujian ataupun mana-mana program, apabila saya mengkaji alat ujian pelbagai untuk dewasa ni, dia sama sahaja dengan 3 elemen tersebut, cuma dipecahkan menjadi 8. Mungkin dia agak lebih mendalam lah berbanding 3 tu.
Tiga, visual, kinesthetic, auditory itu mungkin dia lebih mendalam. Contohnya kecerdasan bahasa ni saya boleh katakan dia adalah daripada auditory lah, orang yang menggunakan auditory. Okey. Kecerdasan yang paling tinggi dan paling dominan adalah kecerdasan antara peribadi ataupun interpersonal. Saya ada rujuk dalam beberapa kamus Dewan Bahasa tentang apa beza interpersonal dan intrapersonal. Salah ni? Intrapersonal je. Kecerdasan intrapersonal dengan kecerdasan salah. Salah lagi tu je tu. Okey. Intra ni, kalau kita tengok dalam kamus bahasa, intra ni maknanya lebih kepada antara. Maknanya antara ataupun lebih daripada satu, dan ada juga maksudnya adalah meluas. Intra dia panggil. Antra ni maknanya dalam segi konteks bahasa dia bermaksud mendalam. Saya tengok dia lebih bahasa Sanskrit lah daripada Yunani punya. Intra dan intra dan intra. Interpersonal beza, intrapersonal beza, walaupun hampir sebutannya hampir sama. Kalau kita tengok kecerdasan antara peribadi ataupun intrapersonal, dia paling dominan lah, paling tinggi untuk klien A. Dan yang kedua adalah kecerdasan muzik, yang ketiga adalah kecerdasan bahasa. Okey. Kalau saya tengok ketiga-tiga ni dia berada dalam kategori orang auditory lah. Maknanya dia adalah orang auditory. Yang mana kita tahu orang auditory ni dia tak suka mendengar benda bising, suka bersendirian, dia suka dengan muzik. Apa beza kecerdasan muzik? Sedangkan dia orang auditory. Orang auditory kita tahu dia suka benda-benda yang lunak, yang sedap didengari. Okey, sebab tu ketiga-tiga ni kalau kita ukur dia hampir sama dengan tiga elemen tadi, auditory, kinesthetic dan visual. Okey, kalau kita tengok klien B, kecerdasan antara perseorangan. Okey, interpersonal berada tahap yang ketiga lah. Yang paling tinggi adalah kecerdasan kinesthetic ataupun bahasa badannya. Kalau kita tengok klien ni, kita tengok dari segi kecerdasan yang pertama, yang paling dominan kinesthetic, iaitu orang yang tak boleh duduk diam, orang yang banyak pergerakannya, orang yang suka sentuhan. Kita tengok kinesthetic. Dari segi yang kedua tertinggi adalah kecerdasan matematik atau logik. Dia banyak menggunakan pemikirannya ke arah logik. Dan kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan antara perseorangan ataupun interpersonal. Dan tapi dia ada dua. Kecerdasan alam semula jadi juga berada di skor yang sama. Maknanya dia ada 4 jenis kecerdasan pada diri dia. Jadi ini antara contoh, maknanya boleh jadi ada satu klien tu ada 5 hingga ke ada 5 jenis kecerdasan, maknanya tak sama setiap individu lah. Kita tak boleh kata dia ada hanya 3, mungkin dia ada lebih daripada 3. Tapi kita kena tengok pada skor. Kalau skor berada di skor yang paling tinggi, maknanya kita boleh ambil sebagai kecerdasan pelbagai kepada klien. Okey. Yang ini saya kata lebih kepada kita tengok kepada elemen seterusnya, penjelasan hasil sosial soal selidik lah. Iaitu kita tengok ada gaya pembelajaran, gaya bahasa. Yang ini lebih kepada student lah, mana-mana cikgu boleh guna. Gaya pelajaran ni melibatkan aktiviti menulis, bercakap, minat membaca. Itu saya kata dia adalah daripada elemen auditory lah. Kalau cara dia buat rumusan, tip untuk belajar dia lebih banyak perlu buat rumusan secara lisan. Tak boleh secara perteminda dan sebagainya. Guna akronim atau kata-kata bersangkutan untuk mengingati fakta-fakta penting. Aplikasi dalam bilik darjah adalah sesi soal jawab, perdebatan dan sebagainya lah. Yang ini logik matematik, iaitu banyak menggunakan logik lah, logik akal. Saya ringkaskan lah sebab dah diterangkan untuk siri yang sebelum ni. Yang ini adalah visual. Itu orang yang banyak menggunakan deria mata. Deria mata
Ini kinestetik yang banyak menggunakan sentuhan, sentuhan, deria. Saya pernah ambil satu stratified berkaitan dengan body language. Memang antara individu yang mudah untuk kita detect dia punya pergerakan atau bahasa badan dia adalah orang kinestetik lah. Muzik sama, iaitu suka dengan irama yang ni lah, irama yang merdu lah. Dia tak suka dengan sumbang-sumbang, tak boleh lah. Antara interpersonal pula, jika mempunyai gaya pembelajaran interpersonal, anda mempunyai communicator yang sama. Ini lebih antaranya interpersonal ni, bahasa mudahnya, individu yang memiliki kecerdasan pelbagai interpersonal ni dia suka dalam keadaan kumpulan perbincangan. Perbincangan dalam kumpulan, dia tak suka belajar dengan perseorangan. Interpersonal, ya, ini interpersonal, yang ini intrapersonal. Intrapersonal ni lebih suka bersendirian, suka buat tugasan individu, kurang bergaul. Banyaklah, tapi ini bukan elemen negatif lah. Dia ada, kita tengok skor yang kedua pula. Apa skor yang kedua yang paling tinggi? Okey, ini alam semula jadi. Alam semula jadi ni kita boleh lihat dari segi orang ni agak sensitif dengan alam sekitar. Terutama kita tengok sekarang isu alam sekitar, punca banjir disebabkan oleh pencerobohan atau penggodolan daripada alam sekitar. Jadi kita tengok ada orang yang sensitif, ada orang yang tak apa, ada sehingga dapat tubuh NGO Kalau tak silap saya lupa siapa dia, tetapi kalau tak silap saya pemilik Tanah Aina. Pemilik Tanah Aina tu antara aktivis alam sekitar lah. Tanah Aina tu dia bagi setiap anak dia, kalau tak silap saya. Mungkin dia kecerdasan pelbagainya lebih kepada alam semula jadi. Okey, untuk refleksi diri, saya telah melakukan ujian ini juga pada diri saya lah. Hasil yang saya tengok daripada ujian yang dijalankan, saya lihat lebih kepada benda yang sama dengan kita guna WIK, cuma dia lebih kepada pelbagai lagi. Daripada 3 tu jadi 8, yang mana kita dapat rumuskan diri kita ni melalui 8 kecerdasan pelbagai yang diukur. Okey, itu sahaja daripada saya. Ada soalan? Ada. Saya nak tanya. Nak kepastian dia sebenarnya. Yang ujian ni dia memang 8 kecerdasan je, bukan 9 lah. Ada satu lagi, existential. Dia tak libatkan yang tu lah. Oh, okey. Ujian ni hanya 8 saja. Saya jumpa juga yang 9 tu, tapi tak ada dalam skop saya. Jadi saya tak bentang lah. Yang ni kira macam ditranslate ke BM lah kan? Ya. Oh, okay. Mungkin yang ke-9 tu yang ke-9 tu yang terbaru. Betul, yang terbaru, tapi dia tidak popular lah. Macam WIK lah, dia ada berapa sekarang ni? Ada 5 ke berapa, tapi dia tidak popular. Dia hanya popular 3 sahaja. Okay, noted. Sebab yang digunakan di sekolah sekarang ni suara rendah lah. Memang dah 9 dah lah, sebab tu tanya tadi nak kepastian. Ya. Kalau di sekolah, saya dimaklumkan oleh cikgu sekolah, dia banyak dah kembangkan dan dia dalam bentuk macam-macam, dalam bentuk gambar saya rasa. Betul kan cikgu? Tak sure sekolah lain, tapi kalau yang dijalankan setiap tahun tu untuk murid tahun 6 memang dalam bentuk kertas macam tu saja lagi lah, tak ada gambar apa lagi. Tak tahu sekolah lain lah. Kita tahu. Okay, terima kasih. Ada soalan lagi? Assalamualaikum Min. Ya, Cikgu Ridwan. Nah ni nak berkongsi sikit. Yang untuk sekolah yang Min cakap bergambar tu memang kita ada laksanakan. Cuma yang sekolah tu kita gunakan inventory trait personality dengan inventory minat kerjaya. Yang tu memang bergambar lah. Tapi kalau untuk kecerdasan ni macam Cikgu Sophia cakap tadi, kita masih lagi guna instrumen yang ayat-ayat macam tu lah. Itu je. Cuma Cikgu Ridwan saya nak tanya, dia
kecerdasan pelbagai yang 9 tu, adakah dia kecerdasan pelbagai yang umum atau yang dewasa? Sebab saya bentang ni yang dewasa. Yang 9 tu Dia yang umum, berbeza. yang umum. Soalan ditanya antara pelbagai secara umum dengan pelbagai dewasa ni. Boleh rujuk daripada saya dapat. Yang umum kan? Maksudnya yang umum, mungkin yang umum tu 9, yang dewasa ni hanya 8 lah saya rasa. Mungkin lah, mungkin. Okey. Okay, satu lagi untuk refleksi yang macam Min cakap tadi, setiap orang tu memang dia ada lah setiap kecerdasan. Cuma yang mana dominan ataupun yang mana orang kata lebih menonjol dan yang mana lebih berkurangkan. Jadi dia sebenarnya betul sebab kalau kita lihat kan, manusia ni kecerdasan dia kadang-kadang dipengaruhi oleh persekitaran. Okey, yang kedua, kalau kita lihat contoh dia mempunyai kecerdasan bahasa. Dalam masa yang sama, dia ada juga kecerdasan muzik. Sebab apa? Dari segi bahasa tu dia nak menghasilkan lirik lagu. Sebab tu dia dipanggil macam kecerdasan ni dia ada dalam semua tu. Walaupun tak banyak, sikit tu mesti ada. Cuma kita kena tengok pada seseorang itu dia dominan yang mana. Macam tu lah macam Min cakap tadi. Betul lah. Memang setiap orang tu ada semua kecerdasan. Cuma kita tak pasti yang mana dia dominan. Okay Min, terima kasih. Okey, terima kasih Ridwan. Okey, baik. Saya rasa itu saja. Cuma saya suka guna kecerdasan bila saya buat pembacaan. Kita dah nak puasa lebih kurang berapa hari lagi? Lebih kurang 80 hari lagi kita nak menuju kepada Ramadan bagi yang Muslim lah. Dan ada yang sinonim dengan Ramadan ni dia panggil tarawih. Betul tak? Solat tarawih ni ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat kan. Jadi ada yang bacaan dia panjang, ada bacaan pendek lah. Saya suka guna 3 elemen lah. Orang yang kecerdasan muzik contohnya. Kalau dia nak habiskan 20 rakaat tu, carilah masjid yang bacaannya agak sedap. Agak nyaring, agak seronok untuk dia dengar. Manakala orang yang visual dia lebih kepada visual, carilah masjid yang cantik ataupun yang perempuan carilah imam-imam yang segak-segak, mungkin agak dapat habiskanlah 20 rakaat di masjid tersebut. Cari masjid yang cantik. Saya guna teknik ni. Saya orang auditory, banyak menggunakan pendengaran. Jadi saya akan cari imam yang bacaan dia agak merdu. Menyebabkan saya boleh stay sehingga 20 rakaat. Sebab orang auditory kalau dia dengar sikit-sikit tak sedap, dia dah mula tak selesa. Manakala orang kinestetik, saya guna kaedah yang mana kalau dia solat tu pastikan dia alih saf dia. Depan, belakang, rakaat yang seterusnya bergerak. Kenapa? Dengan perkata dia adalah orang kinestetik, kita boleh duduk standing. Jadi insya-Allah guna formula ini 20 rakaat, 23 rakaat kita berjaya habiskan tarawih kali ini. Okey Asma . Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada yang nak bertanya lagi ke? Terbayar siap ada formula tarawih. Baik, dia tanya tadi tu, Ramadan ni sinonim dengan apa? Dalam otak dia dah fikir dah, Yusuf Tayyub. Sebaik dia sebut tarawih. Sebut Yusuf Tayyub ni, ingat kurma dah ni. Okey, ada apa-apa yang nak tanya soalan? Saudara Amirul, nampak macam nak bertanya. Jarang saudara Amirul dia buka kamera, hari ni dia buka, alhamdulillah. Itulah first time tengok ni. Bercahaya muka. Baru lepas tender, baru lepas dapat tender dia YB tu, 20,000. Bagi sokongan dekat kami. Bagus. Okey, jika tak ada saya teruskan dengan presenter seterusnya, iaitu okey, saya teruskan dengan pertanyaan seterusnya iaitu Farah, saudari Farah, Kapten Farah. Okay. Saya serahkanlah kepada Kapten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Alright, untuk hari ini boleh nampak slide kan? Okey, untuk hari ini saya present berkenaan dengan borang minat Rothwell Miller BMRM. So saya pun masih lagi belajar dengan benda ni. Kalau ada apa-apa macam pembetulan ke apa mohon dibetulkan lah.
Okey. Baiklah, untuk borang minat Rothwell Miller ni, dia pertama kalinya dibentuk oleh Miller pada 1947 dengan 9 kategori. Kemudian telah diperbaiki dan dikemaskini oleh Rothwell pada 1950 dijadikan sebagai kepada 12 kategori. Tujuan borang minat inventory ini dibina adalah untuk mengukur minat subjek berdasarkan kepada keyakinan dan sikap terhadap pemahaman sesuatu jenis pekerjaan. Bermaksud borang ni dibuat base kepada jenis pekerjaan dan orang tu kena tahu apakah jenis pekerjaan-pekerjaan tu. Okey. Dia dibina untuk borang ni dia ada borang lelaki dan borang wanita. Bermaksud kalau untuk wanita kita kena bagi borang wanita lah. Untuk borang lelaki kita kena bagi borang lelaki. Okey, mengandungi 108 item yang terdiri daripada senarai nama pekerjaan. Bermaksud dalam borang ni kita tak ada nampak lah awak suka buat apa ke apa, tak ada. Just sekadar nama pekerjaan sahaja. Dan dia ada 12 subskala iaitu di mana yang boleh dilihat ada kerja luar, mechanical, practical, scientific, perubatan, estetik, sastra, muzik, perkhidmatan sosial, bujukan, pengiraan dan juga pengkeranian. Okey, 12 subskala ni sebenarnya kalau tuan-tuan tengok saya ada bezakan sikit poin-poin tu sebab dia ada kategori-kategori dia dan nanti kita boleh tengok Alright. Untuk bahagian pentadbiran ditadbirkan dalam bilik yang mempunyai kemudahan asas, meja, kursi, kipas angin, kemudian bilik yang selesa jauh daripada kebisingan sebab kita nak fokus fikir apa ni nama pekerjaan ni, apa dia punya pekerjaan ni kan. So dan juga masa dia tak dihadkan tapi biasanya dalam 20 ke 30 minit jugalah. Alright. Seterusnya, okey yang ni adalah borang lelaki. Dia kecil sikit tapi nanti saya akan share. So kita tuan-tuan boleh lihat ni borang ni ada daripada kotak A sampailah kotak I. Ada 9 kotak dan kemudian ada satu kotak yang akan disenaraikan 3 pekerjaan. So untuk setiap kotak ni kena ada 12 jenis pekerjaan yang mana kena letak skala daripada 1 sampai 12 untuk setiap kotak. Okey. Seterusnya ni borang lelaki, yang ni borang wanita. So pekerjaan dia berbeza untuk setiap borang ni. Okey. Ini adalah cara pengiraan di mana cara pengiraan ni dia ada format. Mula-mula dia kena susun je dulu, kemudian borang B pula dekat sebelah ni dia ada susunan dia akan jadi berbeza. Kejap lagi saya akan tunjuk. Okey. Dan hasil daripada pengiraan tu dia akan tunjuk secara keseluruhan lah untuk kategori daripada kategori 1 sampai ke kategori 12. Alright. Ini adalah interpretasi yang tadi saya beritahu saya ada pecahan tu. So untuk dia ada 6 pecahan, iaitu pertama adalah interpretasi realistik, di mana interpretasi realistik ni dia ada 3 kategori dekat dalam tu iaitu luar rumah, mechanical dan juga practical. So dia ada pecahan untuk apa minat dia, kemudian jantina untuk lelaki dan perempuan tu apa contoh pekerjaan yang sesuai. Okey. Seterusnya adalah interpretasi investigatif. So ada 2 iaitu scientific dan juga perubatan. Kemudian interpretasi artistik iaitu estetik, sastra dan juga muzik untuk kategori dia. Dan kemudian seterusnya interpretasi sosial iaitu perkhidmatan sosial. Kemudian enterprise, bujukan dan juga yang terakhir adalah konvensional, pengiraan dan pengkeranian. So kalau tuan-tuan tengok ni dia lebih kurang sama dengan teori Holland, tak silap saya kan, yang ada yang IECS tu. So yang sama, dia sebenarnya hasil ni saya dia tengok dia akan transfer kepada penerangan yang tu. Okey. Ni contoh pengiraan di mana telah diisi kotak ni, setiap kotak telah diisi markah iaitu sebanyak diisilah daripada nombor 1 sampailah nombor 12 untuk setiap kotak A, B, C, D, E dan F, G, H, I. Kemudian dekat bawah ni dia ada letak doktor, ahli astronomi dan juga penyelidik. Ni klien A lah. Alright.
So kemudian macam mana cara nak kira? Okey, yang ni format A ni dia akan ambil setiap kategori ni daripada yang tadi kita tengok kotak A, B, C, D, E, F, G, H, I ni, dia akan transfer di mana ikut susunan. So macam kotak A yang ni kan daripada nombor 6, 5, 2, 1, 11 tu dia transfer kat sini. 6, 5, 2, 1, 11 susun je setiap kotak A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okey, faham tak setakat tu? Kalau okey, saya teruskan lah. Alright. Untuk format B, kita akan tengok dekat sini ada sedikit perubahan. Kotak A tu kita akan copy sama macam yang format A. Tapi bila dekat kotak B ni, dia ada beza sikit sebab nombor 4 yang dekat bahagian 1 ni, kategori 1 ni dia akan pergi dekat dekat para 2. So lepas tu dia akan ikut susunan 4, 3, 5, 12. Kemudian yang C pula dia akan turun dekat kotak 3. Sama berturut sampailah ke hujung. So dia punya turutan tu akan jadi berbeza. Dan kemudian selepas dah isi semua kotak ni, kita akan jumlahkan daripada kotak A sampailah ke kotak I, dia punya lajur ni untuk dapatkan jumlah keseluruhan. Daripada jumlah keseluruhan ni kita akan ambil daripada yang kuantiti yang paling rendah sebagai tertib nombor 1 sehinggalah kuantiti paling tinggi sebagai tertib nombor 12. Alright. So kalau kita pindahkan dia kepada borang yang penuh yang ada kategori ni, kita akan dapatlah lihat di mana untuk paling rendah ni adalah yang paling diminat sekali, iaitu pengiraan. Yang kedua adalah sastra dan yang ketiga adalah pengkeranian. So inilah dia punya minat dia tu, pengiraan ni. Tadi kalau kita tengok dia dekat bahagian bahagian apa tadi? Sekejap, tak ingat lah. Kalau kita tengok dekat pengiraan ni adalah di bahagian di bahagian ni, apa ni, konvensional. Kemudian kalau kita tengok sastra ni di bahagian artistik dan kemudian pengkeranian ni pun di bahagian konvensional. Bermaksud dia lebih kepada konvensional dan juga artistik. Alright. Okay. So itu saja untuk yang ni. Untuk refleksi pada pandangan saya lah, sebenarnya borang ni dia lebih kepada bolehlah digunakan, tapi kalau kita tak tahu setiap pekerjaan tu dia akan jadi satu kekeliruan. So dia punya jawapan tu mungkin boleh jadi tak konsisten sebab ada certain orang tak tahu sebenarnya kerja tu kerja apa. So dia punya jawapan dia akan jadi tak berapa nak, orang kata, sesuai lah. Kita mungkin boleh buat tapi tak, kadang-kadang mungkin tak mengena lah, pendek kata. Kemudian kalau bila kita tengok kita nak teliti setiap satu, lepas tu kita nak susun, dia akan ambil masa. So kita akan baca satu-satu. Sebab tu bila fikir kenapa dah sampai 20 ke 30 minit kan? Sebab kita nak tengok satu-satu setiap kotak tu, nak consider mana satu sebenarnya yang minat ni. So tu je lah refleksi saya. Itu saja. Terima kasih. Ada apa-apa tak refleksi daripada kawan-kawan? Akak mungkin nak share lah. Satu, bila akak first time tengok this instrument, satu memang panjang. Saya nak tengok pun dah bosan dah. Lagi satu, kita tengok sekarang ni occupation makin lama makin berubah, makin bertambah. So that is where diorang akan ada buat occupational analysis apa semua kan. Dan ada banyak juga pekerjaan yang kat sana dah tak valid or dah tak ni sangat lah. So more prominent or more popular punya occupation tak ada. So it is macam a bit difficult lah untuk orang generasi sekarang ni untuk nak faham apa contohlah tukang kebun. Siapa nak buat tukang kebun? Dia orang akan nampak macam pakcik yang dekat sekolah potong rumput tu. But it can be a landscaper or something that is yang macam kita nampak macam vague, macam vogue kan, macam best saja kan. Tapi kalau it is a similar punya working punya ni, but because dah tak ada, so people cannot see that. And juga sometimes when yang ini people cannot differentiate between minat yang dia suka macam hobi dengan minat yang dia nak pursue.
or macam something that they really like. So that's why kadang-kadang ada jawapan dia tu macam tak relate. Ada pernah my student, I buat ke or somebody did it, I can't remember, but dia kata tak ada lah, bukan yang ini, it's not related. So jadi macam jawapan dia dah tak berapa menarik lah, kita nak cakap apa dengan dia. But based on my discussion dengan dia, I make sure that dia understand lah minat ni it can be towards a hobby or towards your career. Something. Okay, terima kasih Kak Azhar. Itulah sebab saya bila saya tengok pun setiap isi pekerjaan tu saya fikir juga, ni kerja dia macam mana kan? Sebab ada certain kerja tu memang macam rare sangat. Memang macam apa benda ni? Memang tak tahu. So kira macam kurang sikit lah. Mungkin orang pun kalau saya buka, bila saya try research dekat dalam Google apa semua, dia tak ada banyak rujukan yang boleh dirujuk, semua adalah isi yang sama. Tapi memang tak ada yang fokus betul-betul kat situ. Itu saja. Dia kalau dia it just cakap more kepada skill or the job scope that is related to that particular work, then senang. So banyak lagi kita boleh explain what kind of work. Tapi kalau macam dia just cakap jenis pekerjaan sahaja, macam a bit difficult lah. Macam cakap Okay. Alright, terima kasih. Ada lagi tak siapa-siapa? Tak ada. Okey, kalau macam tu saya serahkan kepada presenter seterusnya lah, iaitu Dayana. Ada tak? Ada. Alright. Okay, kejap ya. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh Dayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu boleh nampak slide saya? Belum lagi. Belum nampak lagi Dayana. Belum kan? Sekarang tengah loading. Dah boleh nampak dah. Alright, okay. So hari ni saya disebabkan saya lah orang penutup yang terakhir lah kita punya presentation. So saya akan cuba ringkaskan lah. Lagipun saya punya inventory ni sangat mudah untuk semua orang lah. So saya tak pasti sama ada saya boleh share atau tidak untuk soal selidik untuk semua kawan-kawan jawab. Tapi anda kata semua orang macam tiba-tiba ngantuk sekarang kan, bolehlah tolong jawab sekejap untuk soal selidik Rosenberg. Saya post dalam grup WhatsApp. Okay. So hari ni saya bentangkan tentang self-esteem Rosenberg tapi versi bahasa Melayu. Okay. So sebab nanti macam susah kan kita nak tukar-tukar bahasa daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. So kita dah ada sebenarnya kalau nak pakai self-esteem Rosenberg. Okay, dia punya pengasas adalah Dr. Florence Rosenberg, tapi tak ada gambar doktornya sebabnya bila saya search terlalu banyak gambar, so tak pastilah Rosenberg, Dr. Florence Rosenberg ni yang mana satu. So risau salah orang, saya tak letak lah. Okay, so dia merupakan Profesor Sosiologi University of Maryland. Okay. Pada tahun 1953, beliau menerima ijazah kedoktoran PhD di University Columbia. Okay, so Rosenberg ni mencipta beberapa soalan untuk mengukur penghargaan diri, self-esteem di kalangan pelajar. Okay, self-esteem ni difokus kepada pelajar lah. So anda kata kawan-kawan semua nak buat tesis nanti, nak mengkaji mahasiswa dan pelajar, bolehlah guna untuk self-esteem Rosenberg.
Okay, so apa itu penghargaankan diri? So penghargaankan diri ni kita nak tengok kepada nilai, kepercayaan, sikap yang kita percaya tentang diri kita sendiri, bukan orang lain. Okay, orientasi positif dan negatif terhadap taksir dan penilaian diri kita. Okay, semakin positif rasa penghargaan diri kita, semakin berjaya individu itu menghadapi cabaran dalam kehidupan dia. Okay, kalau dia ada rasa kalau rasa rendah diri, individu itu sukar untuk berkembang dengan lebih baik lah. Maksudnya individu itu akan start di satu tempat saja. Dia susah nak berkembang ke arah yang lebih baik lah. Okay, kita boleh kaitkan dengan teori-teori yang kita belajar. Okay, self-esteem ni juga kita boleh kaitkan dengan hierarki Maslow. Okay, dalam hierarki Maslow kan ada peringkat-peringkat tu. Peringkat yang semua orang akan penuhi, yang semestinya adalah fisiologi lah, keperluan paling asas. Okay, yang kedua kita ada keperluan keselamatan. Yang seterusnya kita ada keperluan kasih sayang. Semua orang memerlukan kasih sayang. So andai kata individu tidak kasih sayang dia tidak dipenuhi, mungkin dia akan tersekat pada sesuatu lah ataupun dia menjadi bermasalah. Dan selepas kita dapatkan kasih sayang, kita perlu ada penghargaankan diri. So kita asyik memberi kasih sayang tapi kita tak dapat penghargaankan diri pun akan membuatkan individu itu akan start pada suatu tempat lah, dia tidak berkembang dengan lebih baik. So dia akan menjadikan diri dia sentiasa negatif. Positif tu ada mungkin susah sikit sebab positif dia di depan. So self-esteem ni sangat penting lah kalau kita tengok hierarki Maslow. So bila self-esteem individu itu telah dipenuhi, secara tidak langsung individu akan memenuhi keperluan kesempurnaan diri, iaitu nirvana lah. Apa yang you nak dalam hidup, yang paling you nak capai apa, itu bergantung kepada individu masing-masing lah. Okay, jadi inventory self-esteem ni dia sangat-sangat mudah lah dan soalan dia ada 10 je. So kalau kita bagi student jawab, tak adalah rasa macam dia malas nak jawab satu, kalau 1, 2, 3, 4 tu jawab satu je semua. So kita punya soal skripsi tu jadi tak valid lah sebab responden jawab main-main. So disebabkan sikit je, insyaAllah kita akan dapat jawapan yang betul-betul lah. Okay. So borang RSE example ni mengandungi 10 item dan dia menggunakan 4 poin skala Likert bagi mengukur penghargaan diri seorang. So satu sangat tak setuju kalau kawan-kawan ada jawab dalam saya punya Google Form tu. Saya tulis sangat tak setuju 1, okey tak setuju 2, setuju 3 dan 4 sangat setuju. So nanti dalam soalan dalam 10 item tu kita cuma tambahkan sajalah. Kalau kita soalan nombor 1 pada keseluruhannya, saya amat berpuas hati dengan diri saya. So kita jawab 4, sangat setuju. Okay, seterusnya kadang-kadang saya merasakan diri ini tidak berguna langsung. So saya rasa sangat tidak setuju. So 4 tambah 1 dan seterusnya lah 10 tu. So dia sangat mudah lah. So instrumen ini terdiri daripada 2 subskala, iaitu self-esteem, penghargaankan diri dan penerimaankan diri seorang individu. Okay, seterusnya Rosenberg menyatakan alat ukur ini bertujuan memang nak ukur self-esteem lah, dia memang dah terang lagi bersuluh dan nyata. Okay, so alat ukur ini mempunyai ketekalan dalaman yang tinggi 0.92. So memang dah lama Rosenberg ni buat self-esteem skill ni. Dan kita dah tukar versi bahasa Melayu tapi saya terlupa dia punya siapakah orang yang membuat versi bahasa Melayu. Saya tak jumpa nama dia. Hari tu jumpa lepas tu dah hilang. Tak tahulah siapa orangnya. Okay, so 10 item ini terdiri daripada item negatif dan juga positif. So kalau kita dah belajar pengujian pengukuran kan, so kita dah boleh memahami item yang positif dan item negatif. So bila kawan-kawan baca di punya soalan-soalan tu, kita boleh tahulah yang mana satu item positif dan mana satu item negatif. Okay, so disebabkan soalan dia 10 je, jadi bila nak kira ni, kira macam biasa macam saya cakap tadi, just tambah je.
Tetapi andai kata markah kita kurang daripada 15 markah, kemungkinan individu itu mempunyai penghargaan diri yang rendah lah kalau kita pakai untuk klien kita dalam sesi. So kat situlah kita nak tackle klien kita kan, ya kenapa penghargaan diri dia rendah. So kat situ kita nak tackle klien kita. Mungkin dia bermasalah disebabkan dia rasa self-esteem dia rendah, ada perasaan rendah diri lah. Alright, so itu saja untuk self-esteem Roosevelt. Okay, disebabkan dia sangat simple, so saya masuk ke satu lagi saya punya inventory. Okay, iaitu student life stress inventory. Setelah saya menggunakan ini dah lama, saya pakai SSI ni, baru saya tahu rupanya SSI ni telah ditranslate oleh Prof Mas. Baru saya tahu sekarang. Tapi dah guna dah untuk tesis degree dan sebagainya. Okay, terima kasih Prof. Minta maaf saya lambat tahu. Okay, so kita tengok sikit lagi Okay, SSI ni ataupun inventory IPS tak salah ISP, stress pelajar. Inventory stress pelajar, okay. SSI ataupun ISP ni, okay, dia nak takrifkan Hoffman dan Sipon, Sapura Sipon 2012 mendefinisikan stres ini tindak balas fizikal, emosi, kognitif dan sikap ke atas situasi yang dianggap boleh mengancam diri individu. So isu tekanan ni semua orang akan alami, tak kisahlah pelajar sekolah ke, mahasiswa ke, semua orang mengalami lah yang namanya pelajar. Okay, sebabnya dia berkait dengan tugasan dalam kuliah dan kita pun pelajar juga. Okay, kita pun sedang mengalami stres barangkali sebabkan kita punya tugasan banyak kan. Okay, so stres ini disebabkan tugasan dalam kuliah ataupun transisi pembelajaran di universiti yang jauh beza dengan pembelajaran di sekolah. So andai kata kalau kat sini ada kaunselor-kaunselor universiti, mungkin kalau kita punya klien kita, student kita bermasalah, so dalam kelas duduk paling ujung sekali, tak bersosial dengan orang, tak nak bersosial lah, duduk sorang-sorang. So mungkin kita boleh pakai SSI ni, mungkin dia ada masalah disebabkan perubahan, mungkin transisi daripada dulu sekolah sekarang bila masuk universiti tak boleh nak adapt dengan suasana tu kan. Kalau waktu kat sekolah ada cikgu apa-apa, cikgu yang akan bimbing. Tapi bila masuk peringkat universiti ataupun dah menjadi mahasiswa, semua kena buat sendiri. So mungkin individu itu tak boleh berkembang ataupun tak boleh adapt dengan dia punya situasi lah pada ketika itu. So kita boleh pakai SSI. Okay, seterusnya ISP ataupun SSI ni dibangunkan untuk ukur tahap stres dalam kalangan pelajar universiti. Okay, ISP ni mengandungi 40 item. So setiap item kita fokus kepada fizikal, hubungan interpersonal, akademik dan juga persekitaran. Okay, so pemarkahannya ada tak pernah, sedikit kerap dan juga kerap. Okay, macam biasalah kalau kita nak mentadbir inventory ni macam sama juga dengan Rosenberg tadi sebab item dia sikit. So mungkin kita mengambil masa dalam 15 hingga ke 20 minit atau lama pun 30 minit lah macam tu. Okay, kita tengok satu-satu subskala. Okay, dari sudut fizikal kita nak tengok kesan-kesan stres kepada fizikal. Okay, bila individu itu merasa tertekan, boleh jadi individu itu akan sentiasa letih ataupun lemah, sakit kepala, ada masalah tidur. So semua orang mengalami masalah tidur sebab stay up nak buat assignment kan. Okay, sakit belakang sebab duduk lama-lama depan komputer kan. Saya kena percaya, saya dan juga kawan-kawan yang lain mengalami situasi ini pada minggu-minggu sekarang, minggu lepas dan mungkin akan datang lah. Okay, seterusnya kita ada subskala hubungan interpersonal. Okay, nak uraikan bagaimana kesan stres memberi kesan kepada kesukaran untuk individu itu mempunyai hubungan interpersonal yang baik dan berkesan. Okay, semua orang perlukan komunikasi, bukannya hidup seorang-seorang, mesti berkomunikasi dengan orang lain. Jadi bila ada masalah dalam hubungan interpersonal pun akan menjadi salah satu faktor tekanan lah pada individu. Okey, individu yang mempunyai perhubungan sosial yang tidak berkesan akan mengalami kesepian, kebimbangan, kemurungan, harga diri yang rendah.
dan emosi yang negatif. So kalau kita tengok student, tak kisahlah pada sekolah ataupun pelajar universiti yang namanya pelajar, so kita perhatikanlah dari sudut mungkin dia alami kesepian dan kebimbangan, itulah kesunyian kat sekolah seorang-seorang, kat kelas seorang-seorang contohnya. Okay, seterusnya kita ada akademik. Okay, stres kepada mahasiswa kita semua, keperluan menguasai pengetahuan dan kemahiran akademik yang tinggi dalam jangka masa yang sering tak mencukupi. Okay, kita belajar semua benda dalam satu masa. So mungkin akan menjadi tekanan lah sebab banyak benda kita nak fikirkan. So tak terpaksa bekerja lebih untuk memproses maklumat-maklumat yang kita dapat. Jadi untuk mahasiswa, bebanan tugasan akademik yang meningkat, tanggungjawab semester dan subjek baru. So mengulang kaji dan juga mengulang kaji, menyiapkan tugasan, nak exam lagi dan persaingan ke atas grade yang cemerlang akan mempengaruhi stres. Okay, bukan saja nak siapkan tugasan assignment, tapi dalam masa yang sama kita nak bersaing juga dengan kawan-kawan kelas. Yang ni dapat A, yang ni pun dapat A, ni A plus, semua A plus. Tiba-tiba kita takkan nak dapat B kan, kita mesti bersaing dengan kawan-kawan yang lain untuk dapatkan A plus juga. Okay. Seterusnya kita ada subskala persekitaran. Okay, masalah individu itu bermasalah disebabkan persekitaran juga. Okay. Kalau persekitaran kita toksik, contohnya toksik ataupun negatif, dia akan mempengaruhi tekanan kepada individu. Okay. Stres persekitaran memberi timbal balik kepada diri individu dan bagaimana individu itu bertindak balas kepada persekitaran dalam keadaan yang stres. Okay, contohnya masalah di kolej kediaman, pengangkutan laptop, terpaksa beratur panjang. Okay, persekitaran fizikal yang tak sesuai. So mungkin kita ada masa nak siapkan assignment, tapi kat luar bilik ada orang buat construction, bising dan sebagainya, ataupun hujan lebat, line tak ada. Okay, so itu salah satu faktor lah yang menjadi tekanan juga. Walaupun kita nampak benda tu biasa, tapi sebenarnya bila kerap kali berlaku kepada individu ataupun kepada pelajar, dia akan memberi tekanan yang tinggi lah kepada individu itu. Sekiranya tidak dirawat dengan baik, stres ni akan menyebabkan masalah yang lebih teruk lah. Okay, kita bimbang kalau tekanan ini lebih teruk. Okay, so kalau kita tahu stres ada dua, eustress dengan distress. Eustress adalah tekanan yang baik. Tekanan bagus ada tekanan tu sebab tekanan tu akan membuatkan individu itu terus bergerak ke hadapan. Contohnya macam kita nampak kita ada tugasan yang banyak, tapi dalam masa yang sama kita nampak kawan sebelah terkun buat kerja, siapkan assignment. Kita ni rasa tercabar ataupun kita rasa kita pun kena siapkan juga. So itu adalah eustress lah, tekanan yang memberi positif. Okay, kalau distress adalah tekanan-tekanan yang seperti inilah persekitaran juga. Benda yang lebih menjadi individu itu teruk. Benda yang lebih teruk lah pada individu itu untuk menjadi tekanan yang lebih lah. Contohlah distress. So distress tu benda yang stress yang tidak baik. Okay, distress adalah stress yang baik lah pada individu. Okay, so SSI ni kalau kita nak pakai SSI, so ini adalah pemakatan dia. Skor yang diperolehi kalau dapat markah 40 hingga 80 rendah. So kita ada sedang dan tinggi. So sama dia macam Rosenberg tadi, dia tak ada pening-pening nak kira, nak transfer yang ni kena tukar macam ni, kena bersilang dan sebagainya. Tidak, dia mudah. Kita tambah-tambah dan kita dapat jawapan lah. So boleh digunakan kepada pelajar dan mahasiswa. Itu saja. Sekian, terima kasih. Soalan tak? Ada refleksi atau ada apa-apa? Ada apa-apa lah yang nak dikongsi? Dena yang cakap pasal eustress, distress tu memang akak selalu ada share lah pada student kalau macam diorang datang for orientation kan. Apa yang Dena cakap tu betul lah, because when they change environment, banyak benda yang can contribute to their stress level. But then that is different for each people lah. Ada orang mungkin they perceive benda tu adalah negative, then they will feel the distress lah. Kalau tak, they will feel the eustress. Macam kalau orang buat kerja assignment last minute, ada orang suka, ada orang tak.
Kenapa Azfar gelak lah tu, Azfar gelak. So ada orang dia suka the thrill of doing something. So it's based on their perception lah. So bila macam nak buat this is based on my understanding lah. So when I explain to my client or bila I share pada my students time orientation ke apa ke, I will always say to them, don't compare yourself with your friend. Mungkin dia tu genius, mungkin dia tu jenis hati batu. Dia ni cara pembawakan dia, cara dia dibesarkan berbeza. Dia biasa dengan orang-orang lelaki, so dia punya benda-benda yang menyebab macam bukan kasar lah, maknanya when they are in a stressful situation, dia rasa benda tu biasa sebab dia tengok abang-abang dia semua, adik dia macam orang gila. So they are in a situation yang macam dia dah biasa benda tu, tapi ada orang mungkin tidak. So this is so when I share, kalau I buat on stress ke apa ke, usually that is what I say to them lah, the eustress and de-stress. Benda yang A cakap dia buatkan dia de-stress, tak semestinya B pun sama juga. But this is good lah. I pun baru tahu juga ni Prof Mas punya question ni. Thank you so much Dana for sharing. Betul lah. Okay, betul apa yang Kak Azhar cakap tu. So sebab saya bekerja di setting pelajar, jadinya kita banyak menggunakan inventory yang macam ni lah untuk bantu pelajar kita. So anda kata kawan-kawan sekarang semua macam berperang dengan GRU kan, semua tengah buat proposal, siapkan proposal. So in case kalau rasa macam berminat nak buat pasal stres, selalunya kita gabungkan SSI ni dengan Rosenberg. So kita nampaklah hubungan antara tekanan dan juga tahap penghargaan sendiri. Contohnya begitulah. Okay, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih untuk semua. Dan maaf salah salah. Okey, terima kasih kepada saudari Dayana di atas presentation. So saya pun bersetujulah dengan Kak Azhar tentang stress dan distress tu. Macam kena je kan. Okey, saudari Dayana adalah presenter terakhir dan kita dah habis dah present kita. Tahniah kepada semua. Sebab kata Prof Aziz, dia kata tekak tak tahulah kan. Amin. Okey, Prof ada. So Prof dah habis dah ni. Prof ada nak cakap apa-apa? Sebab saya baru dapat tahu Prof dalam meeting ni. Okey, manakah Prof tak ada, Prof dalam meeting sebenarnya. So ini adalah kelas terakhir kita dan terima kasih kepada semua. Kita tamatkan kelas terakhir kita di sini dan saya ucapkan terima kasih dan jumpa lagi. Jumpa lagi. Okay, bye semua. Terima kasih. Salam. Bye semua. Terima kasih semua.